kafir ini sendiri. Satu lagi kelompok yang disebut dengan orang munafik. Ini yang dalam sebuah negara ni, dia akan jadi macam tu lah. Ada orang mukmin, ada orang yang kafir, satu lagi ada orang yang munafik. Tiga kelompok ini sendiri. Ayat yang kita cerita ni, cerita orang munafik. Orang munafik ni pecah pula di beberapa kelompok pula orang munafik. Satu penyakit munafik yang di sudut akidah. Munafik yang di sudut memang pegangan dia dah, pegangan tak yakin dengan Islam. Yang kedua, walladzina fi qulubihim marad. Dan orang-orang yang ada penyakit dalam hati dia. Penyakit hati. Penyakit hati ni ramai di kalangan kita kena. Penyakit yang dengki, penyakit dendam, penyakit yang dia orang Islam tapi penyakit hati. Berpenyakit hati mereka ini sendiri. Kemudian yang tiga, ada kelompok wal murjifuna fil Madinah yang suka melaga-lagakan orang, suka buat-buat gosip. Lagakan sana, lagakan sini. Ini kumpulan yang di tiga kelompok ni biasa di kalangan sebuah negara. Daripada kelompok yang tiga munafik ni pecah pada tiga pula. Dia akan jadi demikian. Yang Allah cerita ni. Satu, kelompok yang disebut dengan orang munafik yang memang azali. Kelompok yang demikian. Yang kedua, orang yang munafik yang dalam hati saja. Dalam hati pada diri dia ni. Satu lagi yang tiga, kelompok munafik pada mulut. Laga-lagakan orang. Kerja dia laga-lagakan orang. Gosip sana, gosip sini. Buat cerita reka benda-benda yang palsu. Untuk menjadi hiruk pikuk masyarakat. Masyarakat ni jadi kelam kabut kerana sikap yang dilakukan oleh orang-orang yang wal murjifuna fil Madinah. Orang-orang yang suka pada diri dia untuk dianya buat satu benda yang tak ada pun di kota Madinah ini sendiri. Ini golongan yang demikian. Allah cerita dalam ayat setelah mana Allah cerita tentang mengenai orang mukminat yang kena tutup aurat. Lepas pada itu Allah cerita terus. Lepas pada mukminat yang kena tutup, yang wajib tutup aurat bila nak keluar rumah ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut mula cerita walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang la illam yantahil munafiqun. Allah mulakan dengan kalau sekiranya orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang munafik itu, mereka tak berhenti daripada buat kerja-kerja buruk. Kemudian siapa lagi? Walladzina fi qulubihim marad, dan juga orang-orang yang berpenyakit dalam hati mereka. Orang-orang yang penyakit dalam hati mereka ni disebut oleh Imam Ikrimah dan lain-lain, yang dimaksudkan dengan orang yang penyakit dalam hati mereka ni penzina-penzina. Tu Ikrimah yang sebut demikian. Ikrimah dia kata walladzina fi qulubihim marad, yang dalam hati mereka ni ada penyakit, maksudnya penzina-penzina. Penzina-penzina ni dianya berpenyakit pada hati mereka. Siapa yang dia terlibat dengan perzinaan di atas muka bumi ini, orang ni pada asasnya dia sedang berpenyakit dalam hati. Peminum arak, penzina, pemakan riba, ni luaran terkena pada dia. Kita nampak luaran dia, simptom-simptom tu terjadi pada diri dia. Bila dia kena apa dia? Satu penyakit kat dalam. Penyakit kat dalam apa dia? Penyakit hati. Penyakit hati ni membuahkan kepada perangai yang buruk kat luar. Apa dia perangai buruk kat luar? Zina, berjudi, minum arak. Ni kesan daripada penyakit dalam hati mereka. Orang yang macam ni. Kemudian wal murjifuna fil Madinah, dan orang-orang yang suka menyebar berita-berita bohong di bandar Madinah. Kan di kalangan kita kan, ada orang yang cerita bila kena vaksin jadi macam ni, jadi macam ni. Padahal tak ada pun cerita tu, tak ada pun benda tu, tapi direka cerita-cerita demikian. Ni ada yang di kalangan kita sebut, dia wujudkan, dia cari berita nak suruh jadi takut. Orang jadi takut. Kerana apa dia? Kerana bila dia boleh buat macam tu jadi huru-hara dalam satu masyarakat. Kesan daripada berita-berita bohong yang mereka lakukan di kalangan mereka ini sendiri. Orang yang macam ni, kalau dia tak berhenti juga, wal murjifuna fil Madinah, orang yang mengatakan pada Nabi dan kaum muslimin bahawa musuh dalam jumlah yang sangat besar dan akan datang menyerang, dan sebentar lagi akan berlaku perang yang dahsyat, katanya mereka. Padahal berita itu bohong dan direka semata-mata. Cerita yang mereka buat itu bohong dan reka. Jika mereka tak berhenti
daripada melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, mengganggu Nabi dan menyakitkan Nabi, tidak mahu ke jalan yang benar, lanughriyannaka bihim. Nescaya kami akan arahkan kamu, wahai Muhammad, supaya perangi mereka tersebut. Lanughriyannahum. Maknanya, negara orang Islam ni, jangan dibiarkan hiruk pikuk ni berlaku. Jangan ada di kalangan mereka-mereka yang cuba mereka-reka berita-berita palsu, berita-berita bohong dan sebagainya. Ni kaedah kita berada dalam negara, jangan create satu benda yang tak ada, tiba-tiba kita ada-adakan di kalangan kita. Dosa hukum dia. Orang yang macam ni Allah kata, lanughriyannaka bihim. Aku ni geram sangat dengan orang macam ni. Allah guna kalimah taukid, lanughriyannahum. Kata lanughriyannaka bihim. Nescaya kami nak suruh kamu, wahai Muhammad, perangi golongan ini. Maknanya kena serang golongan yang sebegini. Jangan biarkan golongan sebegini ni bermaharajalela, sebar dalam Facebook, sebar dalam Twitter, sebar di kalangan mereka ni. Ni golongan-golongan macam ni boleh tak kita nak padamkan dia? Jangan biarkan mereka hidup. Jangan biarkan mereka bermaharajalela. Boleh. Islam suruh orang-orang macam ni. Kadang-kadang kan kita ni tak pasal-pasal dimasukkan dalam grup WhatsApp. Tengok-tengok grup tu, semua caci maki para alim ulama. Semua kata macam tu. Panggil kita dengan panggilan yang pelik-pelik pada diri kita. Orang macam ni boleh tak kita ni sebagai kerajaan tangkap dia, kemudian penjarakan dia, ataupun perangi orang macam ni? Boleh tak boleh? Jawapan dibolehkan dan disuruh oleh Allah. Lanughriyannaka bihim. Kami arahkan kamu, wahai Muhammad, supaya kamu serang orang-orang macam ni. Panggil orang macam, letakkan dia, tangkap dia, dan pastikan pihak berkuasa mengambil tindakan pada orang-orang yang boleh menyebabkan hiruk pikuk masyarakat kerana dia. Termasuk dengan grup-grup yang dibuat dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam dalam WeChat, dalam macam-macam gaya yang ada ni di kalangan masyarakat kita ni. Maka kita ambil orang macam ni kita report, dan pihak polis boleh tangkap orang-orang yang macam ni, kerana dia sengaja menimbulkan hiruk pikuk di kalangan masyarakat, rosak masyarakat kerana dia ini sendiri. Katanya Allah, kami macam nak suruh kamu ni perang mereka. As-Sa'idi mengatakan bahawa sesungguhnya kami memberikan pelajaran kepada mereka melalui kamu. Patutnya kamu kena buat sesuatu supaya mereka ni jadi sedar bila kamu buat pengajaran pada golongan-golongan macam ni. Ni adalah golongan yang suka melaga-lagakan orang. Suka dia. Dia buat grup-grup ni, kadang-kadang dia invite kita. Dia masukkan kita dengan tujuan apa dia? Dia nak bantai kita. Dia nak kata macam-macam gaya pada kita. Orang macam ni, kalau tuan-tuan termasuk dalam grup ni, left group. Jangan duduk dalam grup ni. Block dan report. Kerana apa dia? Kerana yang ni menjadi satu benda ancaman pada akidah kamu. Bahaya kamu kalau kamu duduk di situ. Ni golongan-golongan demikian. Lanughriyannaka bihim. Nescaya kami nak suruh kamunya, bagilah satu pengajaran pada mereka ini sendiri. Dengan cara demikian. Summa la yujawirunaka fiha. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, lepas pada itu, buang diegahlah orang macam ni. Jangan biarkan dia duduk bersama dengan kamu. Summa la yujawirunaka fiha. Kemudian kamu jangan pastikan dia ni tak tinggal lagi berada bersama dengan kamu. Tak boleh. Orang macam ni, jangan biarkan dia duduk di kampung halaman kamu. Jangan biarkan dia duduk di negeri kamu. Orang macam ni, pergi tak jauh dia tempat jim tendang. Baru dia tahu. Orang yang sedemikian rupa. Tangkap dia, masuk dia dalam penjara. Jadikan diri dia ni orang yang apa dia? Merosakkan perosak masyarakat. Geng-geng RBA ni kan, RBA ni, kita kena sebut, orang yang sanggup jadi tukang caci maki para alim ulama. Dia ambil upah daripada orang kafir, untuk apa dia? Untuk menyerang alim ulama. Orang yang ambil upah ni, kaedah Islamnya apa dia? Tangkap dia, kemudian penjarakan dia, jauhkan dia daripada masyarakat. Kerana apa dia? Kerana orang yang macam ni, kalau dibiarkan, dia berterusan dalam masyarakat, menyebabkan hiruk pikuk masyarakat kerana perangai dia. Cara dalam Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kitanya,
Kerana apa dia? Mereka ni mal'unin, Allah sebut. Yang mereka kata kita wala'un. Dia tu mal'un dipanggil. Dia mal'unin. Puak-puak yang jenis macam ni, mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dia tuduh orang-orang yang alim, orang-orang yang baik ni, wala'un disebut. Wala'un. Tak apalah dia sebut wala'un. Sebab oleh kerana kita ni taat pada perintah Allah. Dia tu mal'un dipanggil. Mal'unin. Kita kena sebut demikian. Mereka tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Kemudian katanya Allah, mal'unin aynama suqifu. Di mana saja kamu berada, ukhizu, tangkap mereka tersebut. Kalau kamu berjaya, kamu tangkap dan dakwa mereka ke mahkamah. Wa qutilu, yang lebih teruk lagi Allah sebut, bunuhlah mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Kita jangan bunuhlah, tapi pemerintah kalau sekiranya nampak dia ni jadi bahaya, jadi dalam keadaan pemerintah tu kena ambil tindakan apa dia, sampai satu peringkat, kalau dia boleh memporak-peranda masyarakat kerana dia menghancurkan masyarakat, menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, maka mesti dihukum bunuh orang yang demikian. Taqtila, dengan pembunuhan yang sebenar-benarnya, yang sehebat-hebatnya, dibunuh orang yang demikian. Ini ayat Al-Quran Karim yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar supaya kita faham bahawa jangan main-main menjadi dipanggil perusuh-perusuh negara. Orang-orang yang menyebabkan timbul ketegangan dalam negara. Orang-orang yang menimbulkan kerosakan dalam masyarakat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, jangan kamu berkawan, la yujawirunaka biha. Jangan sekali-kali kamu biarkan dia ni dapat berjiran dengan kamu, dapat duduk bersama dengan kamu, dan kamu pun jangan duduk dengan orang-orang macam ni. Jangan kita berkawan dengan orang macam ni. Saya nak sebutlah, termasuk di kalangan orang-orang yang dipanggil orang-orang yang LGBT. Jangan sekali-kali kita like Facebook dia. Jangan sekali-kali kita tengok live dia. Jangan sekali-kali kita follow dia. Termasuk orang-orang yang macam ni mal'unin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, mereka ni dilaknat. Mereka ni tak selayaknya untuk kitanya mengikuti dan kita turut ketawa dengan ketawaan mereka tersebut. Orang macam ni mal'unin dipanggil. Orang-orang yang dilaknat. Kerana apa dia? Kerana dia cuba lawan Allah. Dalam keadaan dia cuba lawan Allah, tiba-tiba takkan kita nak bagi sokongan pada mereka tersebut. Tak boleh demikian. Aynama suqifu ukhizu. Di mana saja pun kamu berada, di mana pun kamu menemui mereka, tangkaplah mereka, ukhizu. Lepas malam itu, penjarakan dia. Kalau dia tak nak bertaubat juga, kemudian dia tak nak juga kembali pada jalan Allah, wa qutilu, bunuhlah dia. Siapa yang kena bunuh? Yang berkuasa. Pemerintah yang berkuasa, wa qutilu taqtila, dengan pembunuhan yang sebenar untuk mereka tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl. Sesungguhnya keadaan ini telah terjadi sebelum daripada kamu. Allah jadikan ini menunjukkan sunnah alam. Kita pun herankan, kenapalah ada juga geng-geng LGBT. Kenapalah ada juga geng-geng orang yang menentang Islam. Yang nama dia Islam tapi tentang Islam. Kenapa ada orang-orang yang jenis demikian? Kita sebut demikian. Lalu Allah jawab, sunnatullah, telah menjadi sunnah Allah. Allah jadikan demikian. Sebagaimana atas muka bumi ni, kita tanya, kenapa ada babi atas dunia ni? Kenapa ada anjing atas dunia ni? Kadang-kadang kita sibuk tanya soalan demikian. Kenapa Allah biarkan ada pelacur atas muka bumi ini? Kenapa Allah jadikan demikian? Allah jawab, sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Sudah sunnah Allah, Allah jadikan bukan untuk zaman kamu saja, tetapi umat-umat sebelum daripada kamu. Umat-umat sebelum daripada kamu pun sama juga. Kami jadikan demikian dalam hidup mereka ini. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, yakni ketetapan, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah ini dalam hidup kamu, yakni ketetapan Allah dalam hal ini tak dapat diganti dan tidak dapat pula diubah dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Hidup kita sebagai seorang mukmin ni, Allah dah susun dah perjalanan hidup.
begini yang kita kena lalui. Bila kita kena lalui sunnah Allah, dah kita kena lalui perjalanan yang telah ditentukan oleh Allah dah, yang dalam hidup kita ni kita perlu lalui dalam hidup kita ni. Lalu dalam keadaan demikian, maka kita ni Allah sekali-kali walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah tak tukar ganti ataupun sunnah Allah yang Allah dah susun. Kalau Nabi-Nabi dahulu kena lalui perjalanan ini, kamu pun laluilah perjalanan ini. Allah Subhanahu Wa Taala ajar demikian. Kalaulah umat terdahulu melalui keadaan yang sebegini, mengapa kamu tidak boleh melalui perjalanan sebegini? Dalam hidup kamu, dalam memikul tanggungjawab beragama. Allah Subhanahu Wa Taala ajar, dalam hidup kita ni, kamu akan berhadapan dengan musuh ini. Musuh ni siapa dia? Nuh, ada 3 kelompok. Yang orang munafik, musuh kamu. Siapa lagi? Dalam hidup kamu, orang yang berpenyakit dalam jiwa dia, orang munafik. Siapa lagi? Orang yang suka melaga-lagakan orang. Yang kerip benda yang tak ada, dia ada-adakan di kalangan kita ini sendiri. Maka semua itu menjadi satu perkara yang dilarang dalam agama. Nak suruh kita ni disatukan dan dikembalikan dengan keadaan yang baik, dalam keadaan sunnah Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah susun, sampailah kita mati menghadap depan Allah untuk Allah memberi pahala-pahala yang banyak pada kita dan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita demikian. Lalu kita tanya, orang munafik ni siapa, Ustaz? Kita tanya, orang munafik ni ada ke zaman kita? Lebih ramai daripada zaman sebelum daripada kita ini. Zaman Rasulullah pun dah ada munafik. Zaman kita pun ada munafik. Munafik pada akidah. Munafik pada ibadah. Munafik pada akhlak. Munafik pada akidah apa dia? Dia terima Islam sikit, liberalis sikit. Dia terima Islam sikit, dia terima nasionalis sikit. Dia terima ni di sudut akidah. Munafik di sudut akidah. Munafik yang kedua di sudut ibadah. Orang yang ibadah yang disebut dalam Al-Quran Karim. Bagaimana orang yang munafik di sudut ibadah di kalangan kita ni sendiri, yang disebut dalam Al-Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa idza qila lahum la tufsiduna fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Allah cerita demikian. Orang munafik di sudut ibadah, bila dikatakan pada mereka, jangan lakukan kerosakan di atas muka bumi ini, lalu mereka menjawab, kamilah orang-orang yang menjaga alam ini, mendamaikan alam ini. Ala innahum humul mufsidun. Mereka lah yang sebenarnya merosakkan alam ini. Rosak tu bukannya tebang pokok, kemudian hancur, musnahkan tanah, bukit, gunung, begitu saja, tidak. Bila dia tak tutup aurat, dia sedang merosakkan alam ini. Bila dia melakukan maksiat, dia minum arak, dia sedang merosakkan alam ini. Alam ini sedang rosak. Kenapa dia? Ni peminum arak. Kemudian yang disebut dengan orang yang judi, orang yang berzina, dia tak jaga ibadah dia pada Allah, dia sedang merosakkan alam ini. Dan kemudian munafik yang ketiga, munafik pada akhlak, yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatun munafik salasah. Tanda kamu ni jadi orang munafik ada 3. Rasulullah sebut, idza haddatsa kadzaba. Bila bercakap bohong. Bila bercakap dia ada benda yang dia nak bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mungkiri janji. Wa idza tumina khana. Bila diberi amanah, dia khianat terhadap amanah yang ada pada diri dia ini sendiri. Ini dipanggil munafik dalam kehidupan kita ini. Lalu dalam keadaan demikian, kita diajar supaya selamat daripada 3 sifat ini. Jadilah kita orang mukmin. Lepas pada kita selamat daripada munafik, selamat daripada orang kafir, selamat daripada yang disebut dengan orang-orang yang berpenyakit dalam hati mereka, mesti jadi orang mukmin. Orang mukmin ialah orang yang benar-benar menjaga jalan hidup dia sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan hidup yang di dunia ini sekejap je, sementara je. Tengok berapa ramai dah di kalangan kita yang mati. Dalam sejarah COVID ni saja, 24,000, 40,000 di kalangan kita yang mati ni sendiri. Yang mati lebih teruk daripada negara China di awal-awal. Mereka kena COVID itu sendiri. Mereka bawa duit ke yang mati ni? Mereka bawa apa? Yang mati ni bawa pangkat ke? Mereka bawa segala-gala? Tak. Mereka bawa yang disebut dengan amalan untuk di hadapan Allah. Manakala harta mereka
Yang kaya pun mati, yang miskin pun mati, yang tua pun mati, yang muda pun mati. Segala yang ada ni, bila Allah, idza aradallah, bila Allah nak pada mereka ni mati, maka mereka mati terus. Dalam sejarah kita yang berlaku ini sendiri. Menunjukkan apa dia? Amalan yang dibawa untuk menghadap depan Allah. Amalan apa yang kena bawa? Amalan menjadi mukmin. Allah ajar demikian. Kalau mereka tak berhenti juga daripada sifat munafik itu, mereka ni terus berterusan untuk melaga-lagakan orang. La illam yantahil munafiqun wal munafiqina fi qulubihim marad wal murjifuna fil Madinah. Yang pertama Allah suruh la nughriyannaka, dengan tujuan untuk menipu kamu, nak buat khianat pada kamu. Summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Kamu jangan berkawan dengan mereka. Mereka tak layak tinggal di kawasan kamu kecuali sekejap saja. Dalam sejarah yang mereka itu. Kerana apa dia? Mal'unin. Mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mal'unin. Mereka ni puak-puak mal'un. Dipanggil demikian. Mereka tuduh orang yang taat wala'un. Tapi mereka mal'un, dipanggil demikian. Dilaknat. Kesan daripada apa dia? Kesan daripada yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, aynama sukifu, di mana saja pun kamu jumpa dengan orang macam ni, ukhizu, tangkap mereka. Wa qutilu, dan bila kamu serah pada penguasa yang berkuasa untuk membunuh mereka. Wa qutilu taqtila, dan dibunuh sebenar-benar pembunuhan untuk mereka demikian. Sunnatullah, ini sunnah Allah yang disusun dalam kehidupan ini. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Mereka tak sekali ganti terhadap janji-janji yang telah dijanji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini sendiri. Ini sifat orang mukminah. Sampailah pada muka surat 100, pada muka surat 178 dalam perbincangan kita ni, insya-Allah kita akan sambung pada ayat 63 dalam surah Al-Ahzab pada pengajian yang akan datang nanti, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.